Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zahira Arinah binti Muhammad Azizi, memegang nombor matrik 4212013691. Saya dari kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk pembentangan kumpulan kami, iaitu Sistem Pendidikan Sekolah Rendah di negara Kanada. Kanada adalah salah satu negara berpendidikan terbaik di dunia dan sistem pendidikan rendah di Kanada berbeza-beza di setiap wilayahnya. Sistem pendidikan rendah di Kanada terdiri daripada 2 peringkat, iaitu yang pertama sekolah rendah ataupun dikenali sebagai primary school, dan sekolah menengah pertama ataupun middle school atau junior high school. Sistem pendidikan ini menekankan pembangunan kemahiran asas, pengetahuan umum dan perkembangan sosial kanak-kanak. Kanada mempunyai sistem pendidikan awam yang kuat, banyak dikendalikan dan dibiayai dengan baik. Akibatnya, beberapa aspek sistem pendidikan di Kanada mungkin berbeza antara wilayah. Namun, kerana sistem pendidikan diawasi oleh Pemerintah Persekutuan Kanada, taraf pendidikan tetap tinggi secara konsisten di seluruh negara. Seluruh sekolah dan sistem pendidikan di Kanada bagus dan berpatutan. Pendidikan di Kanada bermula untuk anak-anak pada umur 5 tahun kecuali di daerah Ontario dan Quebec, di mana di daerah tersebut kanak-kanak mungkin bermula setahun lebih awal sebelumnya. Seterusnya, kerangka sistem pendidikan negara Kanada. Kita melihat pada kerangka sistem pendidikan negara, sistem pendidikan di Kanada merupakan salah satu sistem pendidikan terbaik di dunia. Di Malaysia, sistem pendidikan dikawal oleh kerajaan pusat sepenuhnya, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM. Berbeza pula di negara Kanada, sistem pendidikan adalah mengikut negeri atau kawasan dan juga disebut sebagai sekolah awam ataupun dikenali sebagai public school. Kita akan melihat satu persatu sistem pendidikan di Kanada bermula dari prasekolah, sekolah rendah dan juga sekolah menengah. Yang pertama, sekolah prasekolah. Sistem pendidikan peringkat prasekolah merangkumi pendidikan formal dan juga tidak formal. Sistem pendidikan ini terbahagi kepada 2, iaitu kerajaan dan juga swasta. Sistem pendidikan kerajaan telah mewajibkan murid yang berumur 5 tahun untuk kehadiran ke sekolah, dan kehadiran murid diwajibkan pada 1 September, iaitu permulaan sesi persekolahan di Kanada, manakala sistem prasekolah swasta pula kedatangan murid yang berumur 5 tahun ke bawah tidak diwajibkan lagi untuk datang ke sekolah. Seterusnya, yang kedua adalah sekolah rendah. Tahun pertama di sesi persekolahan rendah di Kanada dipanggil juga sebagai elementary school. Pada peringkat ini, kebiasaannya bermula ketika murid memasuki umur 6 hingga 7 tahun. Di Kanada, mereka juga menggunakan sistem grade bermula ketika sekolah rendah hingga sekolah menengah. Ketika sekolah rendah, mereka bermula dengan grade 1 dan di sekolah rendah secara keseluruhannya mempunyai 6 grade bermula dari grade 1 sehingga grade 6. Murid akan menamatkan sekolah rendah ketika berumur sekitar 11 ataupun 12 tahun. Kurikulum sekolah rendah di Kanada adalah berbeza mengikut sekolah dan komuniti setempat. Untuk kenaikan grade pula adalah berdasarkan pentaksiran semata-mata. Murid yang lemah akan mengulang grade sehingga tahun hadapan. Manakala murid yang berkebolehan diberi keistimewaan untuk melompat grade. Yang terakhir, sekolah menengah. Sistem persekolahan peringkat menengah adalah untuk murid yang berumur 12 hingga 18 tahun. Ianya terbahagi kepada 2, iaitu junior, yang mana murid yang berumur 12 hingga 14 tahun, murid ini wajib mengambil subjek kurikulum yang telah ditentukan oleh negeri. Ia termasuklah mata pelajaran bahasa Inggeris, matematik, sains, sukan dan pembelajaran sosial yang termasuk sejarah Kanada, geografi dan sejarah dunia. Seterusnya, peringkat senior, iaitu murid yang berumur 15 hingga 17 tahun. Di Quebec, mereka yang ingin meneruskan pembelajaran di kolej vokasional akan belajar sehingga grade 11 sahaja dan meneruskan pembelajaran selama 2 tahun hingga 3 tahun. Semasa di sekolah menengah, mereka menyediakan 2 aliran, iaitu akademik dan vokasional atau seni. Aliran-aliran ini menyediakan sistem pendidikan yang telah dibina untuk menyediakan murid ke arah vokasional, komuniti atau universiti. Kebiasaannya, ketika murid berada di grade 9, mereka akan menerima kaunseling kerjaya untuk memulakan pemilihan aliran yang diminati sekaligus menentukan kerjaya yang diingini pada masa hadapan. Seterusnya, kita masuk kepada struktur pentadbiran pendidikan di Kanada. Sistem pendidikan Kanada mempunyai struktur yang kompleks dan berbeza di setiap wilayah. Secara umumnya, setiap wilayah mempunyai Kementerian Pendidikan yang menguruskan sistem pendidikan mereka. Pada peringkat nasional,
Kementerian Pendidikan dan Pembangunan Sumber Manusia Kanada memainkan peranan dalam pembangunan dasar dan program pendidikan. Penting diingatkan bahawa struktur pendidikan di Kanada terdiri daripada peringkat prasekolah, dasar, peringkat menengah dan peringkat tertinggi. Setiap peringkat ini mempunyai pentadbiran dan pentadbir pendidikan sendiri dan sekolah-sekolah berada di bawah kawalan pihak berkuasa tempatan dan mematuhi garis panduan piawai yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Provinsi. Secara umumnya, pendidikan prasekolah hingga menengah terbahagi kepada beberapa peringkat iaitu peringkat kebangsaan, peringkat provinsi dan prioriti, peringkat tempatan dan institusi pendidikan tertinggi. Kita akan melihat satu persatu peranan yang dimainkan oleh setiap struktur bermula daripada peringkat kebangsaan. Di dalam peringkat ini terdapat Kementerian Pendidikan Kanada dan mereka bertanggungjawab untuk dasar pendidikan dan penentuan piawai nasional. Pegawai pelajaran Kanada juga duduk di bawah struktur pendidikan kebangsaan dan tugas mereka ialah melaksanakan dasar pendidikan dan memantau prestasi pelajar secara kebangsaan. Seterusnya peringkat provinsi atau prioriti yang mana membawa maksud peringkat wilayah. Di dalam peringkat ini juga mempunyai kementerian iaitu Kementerian Pendidikan Provinsi dan mereka berperanan untuk memajukan dan menguruskan pendidikan di peringkat wilayah. Selain itu, Lembaga Pelajaran Provinsi pula berperanan untuk menyediakan panduan kurikulum dan menguruskan ujian. Akhir sekali ialah Lembaga Pelatih Guru yang mana mereka akan menyelenggara latihan guru di setiap wilayah. Struktur pendidikan Kanada juga mempunyai peringkat tempatan yang mana di Malaysia dipanggil sebagai PPD iaitu Pejabat Pendidikan Daerah yang mana peranan mereka lebih kurang sama dengan lembaga pendidikan tempatan di Kanada iaitu menjalankan dasar kurikulum di peringkat sekolah dan pegawai pendidikan tempatan atau memantau dan menyokong prestasi pelajar di sekolah. Akhir sekali ialah institusi pendidikan tertinggi iaitu universiti dan kolej. Kanada menawarkan pengajian tinggi dan pendidikan. Di samping itu, Kanada memiliki sistem pendidikan yang terkenal dengan kualiti tinggi dan kepelbagaian dari semua sudut. Secara kesimpulannya, setiap peringkat memainkan peranan penting bagi menyediakan peringkat pendidikan yang berkualiti di seluruh negara dan kebanyakan provinsi mempunyai kuasa yang luas dalam menentukan dasar dan amalan pendidikan mereka. Kurikulum Pendidikan Kanada. Secara jelasnya, Kanada tidak mempunyai kurikulum nasional tetapi pemerintah bertanggungjawab yang mana dia perlu menetapkan kurikulum di sekolah dalam daerah yang di bawah kementeriannya. Dari segi pendidikan pula, Kanada mewajibkan pendidikan iaitu dalam pembelajaran bahasa matematik, ilmu sosial dan juga seni. Tetapi semua provinsi memasukkan pendidikan kewarganegaraan dalam peningkatan dasar ataupun dalam pendidikan menengah. Dalam peringkat kelas pula, kurikulum itu dimasukkan untuk membimbing disiplin yang perlu diterapkan dalam diri pelajar itu sendiri. Seperti di Ontario telah menetapkan kurikulum sumber daya dan juga standard pencapaian dalam seni itu sendiri. Dalam masa yang sama, pendidikan jasmani, bahasa dan banyak lagi adalah sebahagian daripada kurikulum yang ditetapkan oleh Ontario. Kebiasaannya kurikulum ini akan berkembang melalui rutin dan juga dia berkembang melalui kurikulum itu sendiri, melalui orang tua dan sebagainya. Seterusnya, perbandingan pendidikan Kanada dan juga Malaysia. Setiap negara mempunyai sistem pendidikan yang tersendiri sama seperti di Kanada dan Malaysia. Berdasarkan jadual di bawah, kita boleh melihat beberapa perbezaan di dalam sistem pendidikan di antara dua buah negara ini. Yang pertama, di negara Kanada, struktur sistem pendidikan 6 tahun hingga 14 tahun, grade 1 hingga grade 8. Manakala di Malaysia, struktur sistem pendidikan di Malaysia pula adalah 6 tahun sehingga 12 tahun, iaitu tahun 1 hingga tahun 6. Yang kedua adalah jenis sekolah. Di Kanada, terdapat dua jenis sekolah. Yang pertama, pendidikan awam dan juga pendidikan swasta. Manakala di negara Malaysia, yang pertama sekolah kebangsaan dan juga sekolah jenis kebangsaan. Yang seterusnya adalah bahasa penghantar. Yang pertama, di negara Kanada, bahasa Inggeris dan juga bahasa Perancis. Di Malaysia pula, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Melayu. Seterusnya, wajib tahun persekolahan di negara Kanada sekurang-kurangnya 10 tahun, grade 1 hingga grade 10. Di Malaysia pula, sekurang-kurangnya 6 tahun, iaitu bersamaan dengan tahun 1 hingga tahun 6. Yang terakhir adalah kos persekolahan. Di negara Kanada, percuma, yang mana grade 1 sehingga grade 10.
Ya, di Malaysia pula, kos persekolahan percuma juga, yang mana sekolah rendah hingga menengah. Daripada jadual ini, kita dapat melihat terdapat beberapa perkara yang sama seperti kos persekolahan, yang mana kerajaan negara masing-masing menanggung pendidikan rakyat daripada sekolah rendah sehinggalah sekolah menengah. Seterusnya, fakta menarik pendidikan di negara Kanada. Terdapat beberapa fakta yang menarik di dalam pendidikan di Kanada. Antaranya ialah kualiti pendidikan. Kualiti pendidikan Kanada sentiasa terjamin kerana setiap wilayah mempunyai pentadbir pendidikan yang berkelayakan. Menurut kerajaan Kanada, pendidikan adalah keutamaan kerana ia merupakan pelaburan. Pendidikan adalah pelaburan untuk masa depan yang lebih cerah dan lebih baik untuk semua warga Kanada, malah mereka yang berhasrat untuk berhijrah di negara ini. Selain itu, di Kanada menyediakan pendidikan percuma bagi masyarakat mereka. Pendidikan di tadika, sekolah rendah dan menengah di Kanada disediakan secara percuma kepada warga negara dan penduduk tetap. Ini termasuk sekolah rendah dan menengah am, serta sekolah menengah teknik dan vokasional. Walau bagaimanapun, yuran sekolah swasta dan universiti tidak termasuk dalam pendidikan percuma ini. Mereka juga mahir dalam pelbagai bahasa. Bahasa rasmi Kanada adalah bahasa Inggeris dan juga Perancis. Oleh kerana itu, semua pelajar di Kanada wajib fasih berbahasa Inggeris dan juga Perancis. Selain berkomunikasi dalam kedua bahasa ini, pelajar juga didorong untuk belajar bahasa lain. Yang paling popular adalah bahasa Sepanyol. Di Kanada, 21% penduduk bercakap bahasa asing sebagai bahasa ibu mereka. Kelompok orang ini menggunakan bahasa Eropah sebagai bahasa pertama mereka dan bahasa Asia sebagai bahasa kedua. Dan akhir sekali, rumusan. Kurikulum sekolah rendah adalah berbeza bagi setiap organisasi, visi pendidikan panel sekolah dan komuniti setempat. Mempromosi kenaikan grade adalah berdasarkan pentaksiran. Murid yang lemah akan mengulang grade hingga tahun hadapan, manakala murid yang berkebolehan dibenarkan untuk melompat grade. Selain itu, pihak sekolah rendah juga menyediakan asas dalam bacaan, menulis dan mengira. Hal ini termasuk juga sejarah, matematik, geografi, muzik, seni, sains dan pendidikan jasmani. Bahasa Perancis atau bahasa asing juga turut diperkenalkan di setengah sekolah rendah. Itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Diharapkan ianya dapat memberi manfaat kepada para pendengar. Sekian, terima kasih.